Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 13 Zulhijjah disebut dengan nama hari tasyrik yang terakhir bagi tahun ini, dan juga tamatlah dengan maghribnya hari ini, tamatlah waktu melontar di Mina, tamat waktu sembelih kurban, tamat waktu zikir muqayyad juga tamat. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Adab. Kita sudah masuk dalam kitab-kitab adab. Kitab yang kedua, Kitabu Adabit Ta'am, kitab adab makan. Kita sudah masuk kepada adab makan. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, yang akhir-akhir ini kita sudah masuk kepada beberapa perkara, iaitulah khusus tentang adab. Khusus tentang adab. Bab yang ke-100. Para pelajar tengoknya bab yang ke-100. Babut tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi. Kali ini Imam Nawawi bawa bab kita pendek je. Bab membaca basmalah. Basmalah itu makna bismillah. Bismillah ringkasan dia basmalah. Sebelum makan, walhamdi ataupun hamdalah, alhamdulillah selepas makan. Pendek ya doa makan ni, dia tak mengganggu kita. Yang duk baca doa panjang-panjang angkat tangan itu yang warid dalam sunnahnya yang pendek ni. Kita baca, kita tengok lepas ni dalam hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi ni panjang mana ada. Ada, nak makan bismillah makan. Tidak ada acara-acara pada waktu itu. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita 8 hadis. Ada 8 hadis yang membincangkan tentang adab makan, adabut ta'am, adab makan. Hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis nombor 728. Bagi jemaah yang ada naskah mana-mana pun, insya-Allah tengok sekitar itulah nombor dia 728. Mungkin berbeza 1-2 nombor, tapi bab dia 100. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhum qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik muttafaqun alaih. Seorang sahabat, dia ni anak tiri Nabi. Kita panggil anak tiri lah, anak Ummu Salamah, anak Abi Salamah. Dalam bab makan ini, Nabi SAW didik anak tiri dia nama Umar. Umar ni kanak-kanak anak Ummu Salamah. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah setelah matinya Abu Salamah. Tuan-tuan dan puan, mungkin kita sudah dengar doa apabila ditimpa musibah kan. Ummu Salamah baca doa ni, wa akhlif li khairan minhu, ya Allah gantilah kepada aku lebih baik daripada Abu Salamah. Dia duk fikir, dia kata ada ke calon lain lebih baik daripada Abu Salamah, abangku yang telah meninggal. Rupa-rupanya kita tak tahu bagaimana cara Tuhan nak bagi tukar. Sama ada tukar orang mari yang lebih baik, ataupun cara hidup yang lebih baik. Boleh jadi duduk dengan suami dulu, kelahi, asyik duduk kelahi, baloh yang kata orang, ataupun sempit kehidupan. Lepas pada tu Allah Ta'ala buka dia punya rezeki. Wallahualam, dia tidak syarat tukar orang dengan orang. Mungkin tukar dari sudut kesenangan kehidupan berbagai-bagai cara. Maka bila habis tempoh iddah dia, Nabi SAW pinang Ummu Salamah. Dia kata, Masya Allah, baca doa Nabi ajar ni mujarab, dan kita yakinlah
Kalau Nabi ajar yang hadis-hadis yang baca yang sahih tu, beramallah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duduk sibuk dengan benda lain. Maka salah seorang daripada anak dia nama Umar ni, kanak-kanak budak kecil, bila nak makan, holo tangan sana, holo sini. Nabi kata, ya gulam, wahai anak, ini cara Nabi didik. Sambil nak makan, Nabi kata, ya gulam, anak, sammillah. Nak makan, baca bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Adab yang ketiga, wakul mimma yalik, ambil yang ada depan kau. Jangan pergi holo tangan campur sana, pergi kau orang, jangan. Hadis ini muttafaqun alaih. Mana dalam hadis ini ada 3 adab makan. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua makan dengan tangan kanan. Yang ketiga makan yang di depan kita. Jangan nampak tomok sangat pergi ambil depan orang. Jadi kita hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak duduk di hidangan, kita kena tengok dulu apa ada depan kita tu. Kita orang Kelantan ni, dia banyak makan budu contohnya. Kalau ada depan budu depan kita, letih. Nah, kena kawak budu dulu lah. Adalah dia punya adab protokol. Bukan semesti dia budu kat suak budu lah. Masih kau tu naik darah lah kita. Yang pentingnya jangan pergi holo, pergi ambil di ruang orang lain tu. Ambil kita gile-gile, tukar-tukar pinggan kan, holor-holor, itu lebih mesra. Baik, itu hadis yang pertama dalam bab kita ni membincangkan tentang 3 adab. 3 adab. Kita berpindah kepada hadis yang kedua. Hadis 729. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyazkur ismallahi ta'ala." Tengok kita. Saya nak terjemah satu-satu. Hadis ini riwayat daripada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Apabila seorang kamu hendak makan, hendaklah dia menyebut nama Allah. Mana baca bismillah. Itu je, naknya baca bismillah saja. Baca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Sebut nama Allah. Fa in nasiya an yazkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, sekiranya dia terlupa nak baca, nak makan, nak baca. Contohnya kita ni terlalu lapar ke, ada masyarakat apa ke, contoh kita baru nak mula makan, orang call, ada emergency, kita pun cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, letak puak lalu. Tengah-tengah makan kita tengok astaghfirullahalazim, belum baca bismillah. Bagaimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Falyaqul, hendaklah dia kena kata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah dari awalnya sampai ke akhirnya. Maknanya kita macam kita orang panggil undur balik ke belakang. Yang aku tak baca tadi pun dengan bismillah juga. Ada kesan ke kita baca bismillah awal ke akhir ni? Naam. Tuan-tuan tengok nanti apa kesan yang terjadi bila kita cover balik, kita kat tengah-tengah makan tu terlupa, kita berhenti baca bismillah awalahu wa akhirahu, maka apa kesan dia? Coba tuan-tuan tanda dulu. Saya tak nak cerita awal, mau tengok pelajar-pelajar kita ni asyauq, rasa semangat nak tunggu apa kesannya. Masya-Allah. Kata An-Nawawi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Baik. Sekarang ni sudah masuk 4 adab. Saya nak pelajar tanda, letak nombor. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang duduk hidangan depan kita. Yang keempat, sekiranya terlupa tengah makan baru kita teringat, berarti kita kena baca balik bismillahi awwalahu wa akhirahu. Alhamdulillah para pelajar sekalian, ini dalam riwayat lain ada tambahan, pelajar tanda sikit. Riwayat ni lebih sahih daripada yang ada di sini. Hadis Abdullah Mas'ud, dia kata apa? Man nasiya an yazkura ismallah. Siapa dia lupa nak sebut nama Allah di awalnya,
falyaqul dia kata ketika dia ingat tu tadilah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dalam riwayat yang kata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fa innahu yastaqbil ta'aman jadidan. Seolah-olah kita baru nak mula makan yang baru, wa yamna al-khabith, kita menghalang syaitan makan bersama kita di awal tadi. Kita nak stop supaya kamu jangan lagi meneruskan makan tu. Itu dia panggil. Dan syaitan tak boleh kenyang dengan makanan yang sudah dia makan tadi bersama-sama dengan orang tak baca bismillah. Begitu sekali telitinya hadis ini mengajar adab kepada kita. Teliti sekali hadap. Baik, dalam dua hadis tadi kita sudah belajar. Yang pertama, sunat makan itu baca bismillah. Bismillah saja, sekat tu saja. Dan sunat itu di awal saja. Sebab ada sebahagian ulama mengatakan ala kulli luqmah. Setiap kali nak suap bismillah. La. Riwayat yang sahih yang betulnya sekali je. Kita mula nak makan baca bismillah, lepas tu cukuplah makanlah. Yang ketiga, dengan kita tasmiyah baca bismillah itu terhasilnya berkat dan menghalang syaitan nak tumpang sama makanan kita. Terhalangnya syaitan, dia tak boleh makan makanan kita. Ni penting ni, sebab kait tosyih tu dia nak tumpang sama. Yang keempat, al-insan kathirun nisyan. Manusia ni banyak lupa, tapi bila kita teringat, kita cover balik. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Alhamdulillah. Itu faedah daripada hadis yang telah kita baca. Kita berpindah kepada hadis yang ketiga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jabir kata, aku dengar Rasulullah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi. Fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi. Tengok dalam kitab terjemahan ni ada masalah. Dia kata fa dzakarallahu, la. Fa dzakarallah, dia sebut nama Allah. Tukar bagi letak bagi atas. Fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apabila seorang itu masuk rumah, dengan tuan-tuan, bila kita masuk rumah, kita pun baca bismillah. Baca bismillah, cukup dah. Dalam kitab kita ni perisai Muslim ada lagi bacaan panjang lagi, kan? Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Nombor berapa? Tuan-tuan tengok dalam perisai Muslim ni ada. Ada dalam perisai Muslim ni bacaan masuk rumah. Walaupun ada perbincangan tentang sanak dia, tapi kurang-kurangnya kita baca bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wallahi tawakkalna. Menarik. Kalau tak ingat, bismillah. Bila kita baca bismillah, inda dukhuli, ketika masuk dalam rumah, bila ada hidangan kita nak makan, bismillah pula. Wa inda ta'amihi, ketika nak makan, apa jadi? Qala syaitanu li ashabihi, syaitan pun kata ke geng-geng dia, la mabita lakum wala asya. Sedih, malam ni tak ada tempat tidur, tak ada makan malam, dinner tak ada malam ni. Sebab tuan rumah nak masuk rumah baca bismillah, nak makan baca bismillah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sekali-kali baca bismillah. Wa iza dakhala, ni dengar ni, kalau dia masuk, falam yazkurillaha ta'ala 'inda dukhuli, dia tak sebut nama Allah, tak kata bismillah, apakah nyok masuk. Tengah dia bercakap telefon soseh-soseh, buka pintu, peruh masuk. Berhenti dulu kejap telefon tu. Kan kita ada nombor orang panggil. Sekarang ni dunia bukan telefon krek pusing tu. Sekarang ni handphone ni canggih-canggih, nombor semua naik belakang, kecuali skamer yang tak bagi nombor, itu cerita lain. Kan? Letak dulu sekejap, aku nak baca bismillah ni. Kalau tidak syaitan masuk sekali. Bagi tahu kepada sahabat. Kejap ya. Pause 2 minit, aku nak baca bismillah dulu. 2 minit, apa 2 saat. Masuk rumah tak baca bismillah. Qala syaitan adraktumul mabit. Hey, geng, malam ni kita tidur di sini. Tidur rumah kita. Wa idza lam yazkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi
masuk ketika nak makan tak baca bismillah. Qala syaitan adraktumul mabita wal asya. Syaitan bertepuk tangan, malam ni kita dapat tidur, tempat tidur, kita dapat dinner, dapat asya. Asya ni tuan-tuan belajar bahasa Arab, kalau isya baris bawah ain tu waktu isya. Asya makan malam. Dinner kan. Rawahu Muslim. Masya-Allah tabarakallah. Kita belajar bagaimana nak laparkan syaitan. Boleh tak kita suruh syaitan lapar? Jangan baca masuk rumah, baca bismillah, syaitan tak boleh ikut. Jadi besarnya peranan bismillah ni sehingga syaitan tak boleh kacau kita. Dalam fiqh hadis ini, syaitan yuraqib. Syaitan ni sentiasa mengintai-ngintai peluang nak masuk rumah kita, nak makan sekali dengan kita. Ada riwayat lain, dengar ni, pakcik-pakcik, makcik ni, kalaulah dia buat apa ni dengan isteri dia, tak baca a'udzubika tu, kan, tak berlindung dengan Allah Ta'ala, syaitan mari juga kat situ. Na'udzubillah. Jangan main. Allahu Akbar. Kena hafal lah doa tu. Baik. Syaitan ni sentiasa mengintai-ngintai. Dan dia boleh tidur, dia boleh makan di rumah orang tak baca bismillah. Bagaimana cara syaitan mengintai? Tengok hadis yang keempat, hadis nombor 731. Oh, pelik tuan-tuan. Saya baca hadis ni rasa nak cerita sangat kepada para pelajar biar kita tahu. Ini semua ni hadis sahih. Hadis wa an Huzaifah qala, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu. Kami apabila duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi majlis makan jamuan, kami tak akan jamah, tak akan sentuh makanan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dulu. Tanda, ini satu adab. Adab yang pertama, ketua, orang tua, tuan syekh mula dulu. Ni kita dak ni kadang-kadang anak dengan ayah tak tahu duduk mana, anak duduk puak makan. La, itu tidak beradab. Wa inna hadarna ma'hu marratan ta'aman. Satu kali kami pergi tempat makan, majlis makan. Faja'at jariyatun ka'anha tudfa. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan macam kena tolak. Budak ni berlari terus ke tempat hidangan kami. Fazahabat li tad'a yadaha fi ta'am. Dia cuba nak pergi ambil makanan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pegang tangan budak tu. Kap. Summa ja'a Arabiyun. Tiba-tiba datang seorang pakcik lain pula. Arab ini orang Badui. Orang Badui dia kurang protokol, dia mari repuh je masuk dalam hidangan orang. Patut tak masuklah hidangan Nabi. Dah penuh kan. Ka'annama tudfa. Seolah-olah macam dia kena tolak. So mari terus nak pergi ambil makanan. Apa jadi? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Nabi kita pegang tangan pakcik tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni. Kenapa Nabi pegang tangan budak ni? Adakah Nabi tak prihatin dengan budak? Nabi nak malukan orang Badui tadi, mari nak makan kena pegang tangan. Nabi kata, inna syaitan yastahillu at-ta'am alla yuzkar ismullahi ta'ala alaihi. Syaitan boleh makan makanan kalau orang tu tak baca bismillah. Bila orang ni tak baca bismillah ambil makan, dia pun boleh tumpang sama. Jadi dia tolak budak tadi, suruh pergi sebab budak tak baca bismillah. Ataupun pakcik Badui tadi pergi tak baca bismillah, mudah-mudahan dia boleh menumpang makan. Oh, patutlah syaitan punya kacau. Kalau kita tengok orang mari dak makan tak baca bismillah tu, memang ditolak oleh syaitan orang tu. Na'udzubillah. Kata Nabi, wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha. Dia bawa budak perempuan ni supaya budak ni ambil makanan tu untuk dia nak tumpang makan. Dan pakcik Badui pun sama juga, syaitan suruh pergi. Nabi kata, fa akhaztu bi yadihi. Aku pun pegang tangan pakcik ni.
Aku pegang tangan budak ni. Wallazi nafsi biyadi. Dengan Nabi kita bersumpah, demi jiwa ke di tangan Allah Azza wa Jalla. Inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Nabi kata, sesungguhnya demi Allah, tangan syaitan ini aku pegang bersama-sama dengan kedua-dua tangan orang ini. Tangan syaitan tu aku pegang sekali dengan tangan budak, sekali dengan tangan badui tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Thumma zakara ismallah ta'ala wa akala. Kemudian Nabi kata bismillah. Baginda Nabi SAW makan. Hadal hadis rawahu Muslim. Baik para pelajar sekalian, itu menunjukkan betapa pentingnya adab makan ini. Fiqhul hadis, hadis ini menunjukkan kepada adab kita duduk dengan orang-orang yang soleh, orang tua-tua, biar mereka mula dulu. Mula dulu. Sahabat tak akan mula kalau Nabi tak mula. Dan beradabnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan Nabi. Tak apalah, mereka tu kita ni kita. Kemudian yang kedua, syaitan tak boleh makan makanan yang ada bismillah. Tak boleh makan. Dan syaitan cuba nak menolak ke depan orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai, untuk dia menumpang. Tuah, kawan tu tak baca bismillah, syaitan tumpang makan. Yang keempat, wujub taghyiril munkar. Wajib kita kena engkar kemungkaran kalau kita mampu. Apa dia mungkar di sini? Makan tak baca bismillah. Itu dianggap kemungkaran. Yang keseterusnya, asyaitan ya'kulu haqiqatan. Syaitan dia makan sungguh dan dia minum sungguh. Bagaimana cara dia? Wallahu alam. Yang penting Nabi kata dia makan, dia makan. Dalil syaitan makan sungguh, tengok hadis yang berikut. Menarikkan cerita ni. Hadis yang kelima, nombor 732, an Umayyah bin Makhshi as-Sahabi radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi luqmah. Sudah. Daripada Umayyah bin Makhshi, seorang sahabat, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Nabi duduk dan seorang tu sedang makan. Dia tak baca bismillah. Terlupa baca bismillah. Hatta lam yabqa. Tinggal lagi beberapa suap makanan, luqmahnya. Mana ada suapan terakhir dia tinggal. Falamma rafa'ha fi, bila dia angkat nak makan, dia terlupa. Astaghfirullah, aku tak baca bismillah. Qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia baca sepuhan Nabi ajalah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah, daripada awal makan tadi sampai ke akhir. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ketawa. Nabi suka. Summa qala. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ma zala syaitanu ya'kulu ma'hu. Syaitan duk makan ngak-ngak sekali dengan pakcik tadi. Falamma zakara ismallah, bila dia baca bismillah, istaqa'a ma fi batnihi, syaitan dah muntah balik apa yang dia makan dalam perut dia. Muntah. Ini kita kata powernya kesan bismillah. Yang pertama, syaitan tak boleh makan. Yang kedua, kalau dia sudah makan, dia termuntah balik. Laparlah syaitan malam tu. Siapa dia nak buat nanya ke syaitan, dia jangan baca bismillah. Dekat-dekat nak sudah baca bismillah. Jadi dia pun jadi syaitan jugalah, tak baca bismillah kan. Bahaya. Jangan duduk jangan buat nanya ke kawan lah. Baca bismillah terus. Bagi kita baca bismillah masa nak masuk rumah lagi, biar syaitan tak masuk daripada awal lagi dalam rumah kita. Kita kata insya-Allah semuanya selamat. Hadzal hadis rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Hadis yang keenam, fiqhul hadisnya panjang, lebih kurang tadi jugalah kan. Yang di antaranya harus bagi tuan guru, ustaz, perhati orang di bawah jagaan kita, tengok dia ni macam bismillah ke tak. Tengok. Boleh kita, supaya kita nak didik, nak ajar dia. Tengok dia makan tangan kiri, kita tegur. Makan tak baca bismillah contohnya kan. Yang kedua, harus kita nyatakan kepada orang yang bersalah itu kesalahanmu tadi sebab tak baca bismillah. Tapi jangan duduk tashhir. Tashhir ni macam kita nak jatuhkan maruah dia, tak boleh. Tapi nak didik dia tak apa.
Yang ketiga, kalau kita teringat tak baca bismillah, walaupun dah nak siap dah makan, kena baca juga. Bila baca, kesan daripada syaitan tu apa? Syaitan akan muntah balik. Hakikatan wallahu alam. Kalau orang bersalah tu taklah jadi masalah. Kalau kita ketawa tidak menyebabkan dia jadi menjatuhkan maruah dia, boleh lah. Sebagai Nabi kita ketawa kepada pakcik tu. Nabi kata syaitan duk puak makan dengan saling kamu. Bila membaca bismillah dia muntah. Allahu akbar. Baik, kita berpindah kepada hadis yang ke-6. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan 6 orang sahabat dia. Faja'a Arabi, mari orang Badui, fa'akalahu biluqmataini, biluqmataini, maka dia makan sebanyak 2 suapan. Maknanya ambil besar lah, orang lain kecil-kecil lah, dia ambil besar, bongok masuk dalam mulut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum. Nabi kata apa? Dia ni kalau baca bismillah cukup makanan kita tu. Tapi oleh kerana dia makan sekali dengan guru dia, kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya tak makan juga, tak cukup lah makanan kita ni. Ingatlah, tak kira lah kita, anak kita kecil ke besar ke, para pelajar sekalian kena ajar, didik dia biar dia makan baca bismillah. Kalau tidak, naya dia, rugi dia. Kan, makanan syaitan dia makan sekali, kemudian rugi kita jamu syaitan buat apa? Allahu akbar. Maka kata di para ulama, hadis ini menunjukkan kepada istihbabul ijtima', elok kita berkumpul dengan keluarga kita ke dengan orang lain ketika nak makan. Elok, istihbab. Yang kedua, musyarakatu syaitan. Bila syaitan boleh masuk dalam hidangan kita, bermakna hilang keberkatan hidangan tu. Walaupun kita baca, tapi seorang tak baca, syaitan boleh masuk sekali. Jadi kita kena pastilah. Sebab itulah Nabi sebut akala ta'amakumul abrar, orang yang baik-baik makan makanan kita. Mana kita kena ajar. Kita panggil orang yang biasa-biasa boleh, tapi kita maklum lah kat dia baca bismillah tu belaka tu kan. Baik. Kita berpindah kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-7. Nombor 734. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu. Tamaklah kita adab makan. Tadi dalam hadis ni tak sebut pun apa dia baca basuh tangan. Sebab orang mukmin ni tangan dia sentiasa basuh. Kita ni bila mari Covid suruh basuh tangan dia. Dalam Islam sentiasa basuh tangan kita. Kita rasa kita berwudu, ambil wudu bersih. Tapi eloknya kalau nak makan tu basuh tangan lah. Kan? Cuma dalam hadis ni pelajaran kita dalam adab ni adab bacaan. Adab dari sudut bacaan. Baik para pelajar, sekarang kita berpindah kepada bacaan selepas makan. Sudah kita makan, kita baca apa? Wa an Abi Umamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala. Abu Umamah berkata, apabila Nabi SAW mengangkat hidangannya, mana sudah dah makan, dia baca doa ni. Ingatlah tuan-tuan, kita kata alhamdulillah, cukup dah setakat tu, tapi yang sempurnanya ni. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ghaira makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana. Jadi kita kena tengok. Wala mustaghnan anhu rabbana. Baik. Mana kita baris? Maksud dianya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah baik dan baik serta penuh kebarakatan dan sangat diperlukan pada setiap masa. Jadi kita perlu la mustaghna anhu rabbana. Maknanya kita sangat perlukan kepada
kepada apa? Keberkatan, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla setiap masa. Baca ni ada dalam kitab ni, kitab Perisai Muslim ada. Tuan-tuan ambil dalam tu lah. Dalam handphone pun ada tulis doa makan, selepas makan. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis 735, wa an Muaz bin Anas. Wa an Muaz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, siapa dia makan makanan, faqala, dia baca doa ni, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pendek lah tu, tak payah berlagu, saya yang berlagunya, tak payah lagu-lagu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa pahala kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa dia baca doa ni, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi makanan ini kepadaku dan telah mengurniakan rezeki dengan tiada daya dan kekuatan dari diriku. Dia baca doa ni, maka Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud bi isnadin wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamaklah kita dalam bab bacaan-bacaan makan dan sudah makan. Baiklah para pelajar sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa kita menyerahkan kekuasaan beri kita makan tu Allah. Jangan kata kita hebat je buat makanan. Kalau Tuhan tak bagi rezeki, tak boleh makan kita. Alhamdulillahi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah beri aku makan. Wa razaqani, yang beri rezeki kepada aku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan aku. Mana kita mengakulah, tak usah duduk berasa besar kepala kita ni. Kita ni tak mungkin boleh makan tanpa izin rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah pelajar, tamaklah kita bab 100. Kesimpulan kita bab 100 ni mudah ya, adab makan dan bacaan-bacaan ketika makan. Adapun doa-doa yang masyhur kan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi hadis itu kata dia para ulama tidak sahih. Tapi kalau nak baca sebagai baca boleh je, cuma tak perlulah bersungguh-sungguh sangat nak baca kena angkat tangan macam budak di pasti kita ni. Baca bismillah, makanlah. Ni kadang-kadang ustaz mula dah. Ustaz baca doa dulu. Nanya kawan tu. Break emergency dia. Tak perlu emergency. Kita baca bismillah, kita makan. Baik, kita pergi pada satu lagi bab. Bab 101. Babu la ya'ibu at-ta'am wastihbabi madhihi. Bab larangan mencela makanan yang kita tak suka dan sunnah memujinya. Bila kita dapat makanan, kita suka, kita makan. Kita tak suka, kita diam. Ni kata, oh tak sedap ni, buatnya berapa ni. Tak. Jangan duduk mengeluh. Hadis yang pertama dalam bab ini, 2 hadis je ada tuan-tuan, jangan pendek je dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Bila tengok makanan hak dia tak suka, dia pun dia kata macam-macam lah. Syaratnya makanan tu halal, harus. Tapi kalau benda haram, fa innahu ya'ibu. Kalau benda haram, Nabi kita akan condemn. Nabi kita akan cela dia. Haram ni tak boleh makan. Siapa dia makan? Benda halal, benda yang harus, Nabi tak akan kata, tidak akan condemn benda tu. Tidak akan komen banyak-banyak.
Inishtahahu akalahu. Kalau dia suka, dia makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau tak suka, Nabi diam. Dia tak makan, senyap gitu. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa kata ulama hadis tentang sifat Nabi ni? Kan? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat dia, akhlak dia sangat tinggi. Dia tidak mencela makanan. Sebab apa? Sebab bila kita cela makanan, tuan yang buat makanan terasa hati. Terasa hati. Allahu akbar. Sampai hati dia. Nya kata aku buat kawan ni daripada pagi lagi, semalam lagi duduk search dalam internet ni cari dia punya menu. Tapi apa boleh buat, dia termasuk dalam grup makan apa, masak apa tak jadi. Musim PKP ni macam-macam keluar grup masak tak jadilah, grup suami tak sayang bini lah, macam-macam ada belaka. Dia panggil orang tak ada kerja kan. Maka kita jangan aib kan. Kalau kita suka kita makan, tak suka diam. Macam satu kes yang berlaku, Nabi kita orang hidang Khalid bagi Nabi kita makan dop ni biawak pasir tu. Yang orang semangat buat ubat tu. Sebab apa buat ubat? Sebab dikatakan dok ni kalau kita sembelih pagi ni tengah hari tak boleh masak lagi. Lambat mati dia. Panjang umur dia. Kan? Ana waktu belajar dulu suka juga lah dengan kawan-kawan kita sembelih dok ni, kita buat sup jadi. Tapi kalau tengok tuan dia tak apa nak makan juga kembar pipi macam makan biawak lain dengan biawak kita tengok uduh kelih dok kita rasa comel. Tahan umur dia. Ada orang gulung dalam kapet, letak dalam beg, bawa balik Malaysia, boleh hidup. Masya-Allah tabarakallah. Sebab itu orang laki-laki dia suka dok, dia kata tahan lama. Bahasa orang laki-laki dia duduk kira hati ya. Nah, baiklah. Bila makan dok, Nabi tak makan. Sahabat kejut, haram Rasulullah. Haram ke? Nabi kata tak. Aku tak biasa makan benda ni. Sebab Mekah ni tak apa masyhur. Maka itu dia kata Nabi tak makan. Cuma dia kata, "Kulu makanlah benda halal." Aku tak biasa. Macam kita lah, orang tak biasa makan arnab. Jangan main. Kan? Tak usah arnab. Ni bila kita sembelih korban, ada satu orang yang biasa ambil tulang di tengkok lembu yang sembelih tu. Belulang kulit dia ni dibakar, buang bulu, dipotong kecil, buat kari. Oi, jangan main. Boleh tahan juga dia punya rasa tak? Arwah bapak saya selalu bergurau. Dia kata kalau makan hot ni kak, mak mertua lalu belakang tak nampak. Betul dah ayat dia tu, lalu kok belakang siapa nampak kan? Maknanya ada orang bila kata ni apa ni kulit tengkok ni, tak mau. Subhanallah. Tapi dia makan 2 kali tambah dah. Cuma bila tahu tak mau. Jadi kita kata belajarlah anak-anak kita kena belajar adab. Bila orang masak, kita kena ambil juga walaupun sedikit. Terutama ibu kita masak ke siapa dia ke tuan rumah ke masak, kita kena juga. Sebab itulah kami ustaz pendakwah ni payah nak diet. Nak turunkan timbangan bukan main susah. Bila mari PKP ni orang kata, "Kenapa ustaz Abu Anas tu nampak kurus sikit?" Saya kata tak kurus macam mana? Saya boleh kontrol makan tak? Kita makan belum maghrib, malam lepas isyak tak makanlah. Minum air gitu je. Tapi kalau kita pergi tempat ceramah, masya-Allah sudah ceramah orang siap makanan. Zaman tidak PKP lah, jangan pula pergi tular gambar saya makannya tangkap di MKM pula susah kita kan. Tak makan, kecil hati pula makcik-makcik duk masak daripada tengah hari lagi. Makan juga ambil hati orang, naik timbangan kita kata masya-Allah. Baik, yang penting kita belajar adab. Bila kita kena makan juga, sebab tu anak kalau duduk dalam hidangan yang ada, saya akan ambil juga walaupun sikit. Kuih kalau orang letak ambil sikit supaya orang yang buat tu tak terasa hati dan orang buat tu semua dapat pahala, kita rasa semua makanan. Jangan banyak. Kalau kuih tu ada 5 jenis, kita ambil sikit-sikit je makan. Supaya tuan yang buat kuih tu dapat pahala dan dia pun rasa happy. Oh ustaz setengah orang dia check balik. Dia tanya orang, ustaz jamah dah aku buat tadi. Oh ustaz puji. Hebat dia kata makanan kita di masya-Allah. Dia jumpa kat kata pula, "Ustaz, sedap ke kami masak tadi?" Oh, masya-Allah, kalau bungkus balik lagi sedap kan. Oh, sengih pok dia pula. Ngari ngajar pula bungkus lah tu. Masya-Allah. Baiklah. Kita banyak cerita hal makan pula dah. Kita pergi kepada ini nak belajar adab Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mana Nabi kita ajar ada, kalau suka makan, tak suka diam. Kalau tua rumah paksa juga, kita kata minta maaf lah. Saya tak biasa makan ni. Sup belut ke? Tak. Orang tak biasa sup belut jangan main. Dia panggil kemar pipi, tengok nyonyek-nyonyek lah. Jangan macam-macam. Arnak ke? Banyak kerja. Dop, arnak, belut. Apa lagi yang orang geli nak makan tu. Ikat setengah orang perempuan ikat geli tak boleh. Macam-macam. Baiklah. Saya baca hadis yang terakhir dalam bab kita ni. Hadis 737. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma faqalu ma indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udmu al-khallu ni'mal udmu al-khall, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk pada keluarganya. Dia panggil udum ni, dia panggil biasa lauk yang kita makan dengan roti. Tak kira lah. Kadang-kadang buah apa ni, buah tamar ke, apa ni, buah zaitun. Itu dia panggil lauk yang dimakan dengan roti. Dia bukan ada kari-kari macam tempat kita sini zaman Nabi. Jangan duk fikir banyak-banyak. Mereka menjawab, kami tidak punya apa-apa selain daripada cuka. Khal tu mana cuka. Maka Nabi SAW meminta cuka itu dan makan roti dengan cuka sambil bersabda, sebaik-baik lauk cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Rawahu Muslim. Jadi kata di para ulama, penjual cuka ni, makanan sunnah ni, dia kata makanan sunnah ni sebab Nabi kata sebaik-baik. Kita kena tengok dalam konteks dan konten apa sebab Nabi sebut. Tengok hadis ni, kata di para ulama, madhal iqtisa' fil akli. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak jaga hati keluarga rumah dia. Tak ada apa dia. Ada cuka je. Nabi kata sebaik-baik hidangan kita malam ni cuka. Mari makan, bismillah. Itu dia panggil jabrul khatir, jaga hati tuan rumah. Kalau kita macam kita balik, kita tak beli makanan, tiba-tiba balik rumah, ada apa cik adik dia kat rumah? Isteri kata, adalah bang, saya goreng mehun goreng. Alhamdulillah. Nikmat al-asya, kita kata dah. Sebaik-baik makan malam kita malam ni, mi goreng. Cukup. Ni kau macam-macam mengada-ngada. Ingat kau buat nasi biryani, ingat nak buat nasi mandi, kacau punya orang. Apa yang ada, kalau isteri kata ada roti malam ni, cicah dengan ikan sardin. Kita kata ni'mal udmu as-sardin. Ni'mal udmu as-sardin. Arab dia tak kata sardin, dia panggil sardin. Itu bahasa Arab sikit bunyi. Dan itu dipanggil madhal khal, sama ada Nabi puji sungguh cuka tu ataupun kerana nak tenangkan hati tuan rumah. Dan yang ketiga, kita nak kekangkan nafsu kita. Nafsu ni nak macam-macam, tapi apa yang ada tu kita terima, kita berlapang dada, bertenang hati, kita kata alhamdulillah. Itulah tanda zuhud, kita kata. Ni kalau tidak, Allah, ada apa dia adik mana? Tak ada apa. Kenapa tak bagi tahu? Kalau tidak aku COD je. Call lalu, hantar dia punya kedai-kedai ayam goreng, kepala orang tua tu, motosikal, puk fanda mari hantar. Ni tak bagi tahu. Kita balik apa yang kita ada, kita makan. Dan kita syukur Allah SWT. Apa yang kita ada, kita kata ni'mal udum, sebaik makanan kita inilah. Kita kata alhamdulillah. Orang lain tak ada makanan tu. Berapa hari duduk di mana-mana tempat yang kelaparannya, kebuluran ada kan. Sampai kena akak bendera putih kono-kononya. Tapi gitulah suasana. Baiklah para pelajar sekalian, tamaklah kita. Jangan mencela makanan, jagalah perasaan orang masak, jagalah perasaan tuan rumah, dan jangan cela kita puji makanan ataupun kita kata sebaik-baik makanan kita malam ni alhamdulillah yang ada. Kata orang Arab, al-barakah fil mawjud, berkat yang ada ni berkat, insya-Allah. Alhamdulillah. Tenang hati kita kalau macam tu. Baik para pelajar sekalian, insya-Allah kita sambung bab 102 dalam siri akan datang. Babu ma yaqulu man hadara at-ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.